Okey, kita boleh mula kelas untuk hari ini. Apa khabar semua? Semua sihat? Boleh reply dalam chat, boleh apa semua? Okey, Sehat. sihat, syukur Alhamdulillah. Ya, thank you. So, tahniah kepada Alhamdulillah. peserta yang ikut follow up bengkel ini. Kerana inilah peserta yang terpilih untuk sambung nak buatkan proposal baru kepada Finas melalui script writing. Jadi saya ni, saya Faris Ishak. Tahun 23 hari bulan tu kan kita dah jumpa, dah borak dengan Asma Nadia, borak dengan Nadia Han dan juga Abang Sabri Yunus. So hari ini saya nak just introduce diri sendiri. Apa saya punya pengalaman dalam bidang kreatif industri. Dalam penulisan skrip, satu yang penting yang kena belajar juga ialah saya sambung lagi kepada Abang Sabri Yunus, tema genre dengan treatment. Sebab jika anda semua nak menjadi seorang script writer, anda juga perlu tahu macam mana nak buat dia punya proposal untuk masuk Finas atau nak present kepada siapa-siapa. Dan hari ini dan besok kita buat beberapa aktiviti dan kita mencuba juga buat teknik dengan bekerjasama dalam grup, cara-cara nak buat dia punya logline, dia punya tema, dia punya treatment juga, ya. Okey, so saya ni bukan seseorang penulis skrip juga, tapi sekarang saya punya projek ialah saya saya punya passion project sebagai host dan content creator di live streaming talk show setiap hari Sabtu. So kalau nak tengok apa saya punya topik, sila lihat video ini. Once upon a time, there are two idiots. Idiot 1 is an extrovert while Idiot 2 is an introvert. As an extrovert, Idiot 1 adopts the introverted Idiot 2 and they became friends. One day, Idiot 1 came up with an idea. Let's create a talk show. Idiot 2, who had nothing better to do, agreed. So basically, Idiot 1 do the talking, approaching talents including film stars, volunteers, makeup artists, cosplayers, travel designer, and many more, talking about anything and everything. From a topic as simple as New Year celebration Had a perfect view of the Burj Khalifa fireworks. to a topic considered as taboo which the public find difficult to talk about. Not everybody has HIV. It's going to AIDS stage. Meanwhile, Idiot 2 becomes the backstage crew who also does the conventional introverted things, writing the scripts and designing adverts, posters, promo videos, etc. EMP variety show crew behind the stage. I won't name any names. Ailing. With the skills and the time that they have, because they're jobless, they very much go live every Saturday at 9 p.m. Malaysia time. Oh, by the way, the show is called Welcome to the EMP Variety Show! Okay, jadi itulah just a little bit background yang apa yang
projek yang saya tengah buat sekarang. Dan juga saya dah lebih daripada hampir 10 tahun dalam industri membuat kertas kerja untuk beberapa production dan juga bekerjasama dengan Tourism Malaysia juga untuk membuat proposal dari luar negara. Kalau untuk pengetahuan anda, saya ni belajar production dengan proposal on script writing, on idea, creative writing, semua bermula dari luar negara. Saya punya first project dengan National Geographic dengan History Channel kalau di dalam Malaysia juga. So harap anda boleh belajar semua apa yang kita nak belajar hari ini. So kita nak masuk topik hari ini ialah macam mana kita nak fikir tema, genre dengan treatment. Seperti Abang Sabri Yunus cakap, bukannya kita boleh terus fikir pasal tema, pasal genre, ikut seterusnya. Tapi kita nak tengok apa cerita yang kita nak beritahu kepada audience. Yang ini yang kena ingat daripada Asma Nadia. Kita bermula daripada idea. Okey, saya nak buang soalan di siapa? Okey, saya nak pilih saya nak pilih Julie. Julie ada ke? Julie, mana Julie? Ya, ada saya. Okey, sebab bukan saya pilih kasih, sebab saya put idea Julie sampai sekarang masih di minda saya. Yang tentang Yang berkenaan dengan ibu yang ada karakter yang kuat tu kan, strong karakter. karakter dari kuat. Jadi Ya. seperti yang Nadia Han yang cakap, cerita ni ada banyak cerita memang dia bawa dari karakter. Tapi idea pun Julie buat dari karakter, and Julie pun cakap Yes. dari bermula dari based on true story. So kita pun Yes. boleh dapat dia punya idea pun dari true story. Tetapi kita ingat lagi balik semua yang sesiapa yang ada 23 hari bulan. Kita sudah ada tahu ke apa genre dengan tema Julie punya cerita ni? Julie ada fikir ke apa genre dengan tema Julie punya? Lebih kepada kekeluargaan. Kena tahu sekarang ni, kena tahu apa beza tema, apa Itu saya kena belajar. Jadi ini yang sekarang kekeluargaan. Tapi pun senang kan? Kekeluargaan pun boleh jadi tema. Kekeluargaan pun boleh jadi genre. Okey, ni saya kena belajar lah. Okey. Sekarang saya senang. Saya nak share skrin saya sekejap lagi. Saya nak anda semua tengok Netflix.com. Siapa tengok Netflix ini? Jadi boleh raise hand. Semua tengok Netflix? Yes. Yes. Okey. Bagus. Okey, saya akan share skrin. Macam mana nak post ni? Jadi semua akan tengoklah apa saya tengok kat Netflix, tak apa. Bukan rahsia pun, bukan benda yang teruk pun. Okey, kita cari Netflix. Okey. Okey, boleh nampak skrin Netflix saya? This is one of the biggest chocolate chunks. Boleh nampak ya. So, kalau kita nak letak search Annalise Keating, and this is Criminal Law 100, or as I prefer to call it, people and genre. So, genre kalau dalam apa-apa, genre yang dalam Malaysia ni biasanya kalau horror, kan? Yang antara popular, horror. Bawah horror, dia ada horror movies, horror thriller, psychological horror. Ini bawah horror sahaja, tau. So, genre ni bukannya tetapnya satu. Maksudnya cerita apa? Cerita hantu lah, cerita hantu kalau horror. Kalau kita nak tengok genre komedi, kita tengok Netflix. Komedi, romantic comedy, stand up comedy, Hollywood comedy, action comedy, family comedy, TV comedy. Jadi apa yang kita nak tahu apa beza genre dengan tema? Okay, saya stop share. Okay, genre ni ialah satu siapa nak teka apa beza tema dengan genre di sini?
Ada orang nak teka? Tak apa, tak ada yang jawapan salah, tak ada jawapan betul. Saya nak jawab boleh? Siapa itu? Kena cakap nama sebab saya kena. Nama saya Sarah Monica, saya daripada Shah Alam Selangor. Okey, Monica, Sarah Monica. Okey, apa beza genre dengan tema? Pandangan Okey. Sarah Monica. Okey, itu menurut pandangan saya. Tema tu kita boleh lihat iaitu kekeluargaan. Itu saya bagi contoh. Kalau genre pula, dia kepada jenis cerita tu, iaitu genre macam horror, romantik, absurd dan banyak lagi yang kita boleh katakan untuk genre itu. So temah tu dia banyak kita boleh gunakan juga. Contohnya kekeluargaan dan banyak lagi. Okey, bagus. Beri tepukan kepada Sarah Monica. Ada lagi yang nak cuba beri dia orang punya pandangan apa beza tema dengan genre? Ada sesiapa? Okey, ada yang orang tulis dalam chat. Tema, idea, genre ialah kategori. Okey, bagus juga. Itu bagus. Boleh tulis dalam chat juga. Kalau tak ada orang yang nak sebut guna suara. Okey. Ada lagi rasa apa beza tema dengan genre? Okey. Tak apa, kita tak tunggu lama lah. Okey. Tema dengan genre sebenarnya ia sangat rapat. Dia sangat rapat. Kita pun susah nak tahu apa beza kita nak lihat genre dengan beza. Tapi yang paling senang ini khas Wani yang dah sebut secara ringkas. Genre ialah apa kategori kita nak letak kita punya filem, kita punya skrip. Kategori dan dia punya tema ialah dia punya idea dalam apa message kita nak bagi kepada kita punya audience, kita punya penonton. Jadi yang secara ringkas, genre ialah kategori kita nak letak kita punya filem atau kita punya skrip. Dan tema apa message kita nak hantar kepada kita punya penonton, ialah idea dan apa message kita nak hantar. Seperti Sarah Monica cakap, dia punya kategori genre ialah romantic comedy, tapi dia nak bagi tahu tema kekeluargaan. Maksudnya apa message yang cerita konsep filem tu dia nak konteks filem tu dia nak bagi ini cerita walaupun dia romantic comedy ke, tapi dia nak cerita pasal keluargaan dia. Okey? So, saya pun akan kongsi ada beberapa saya punya ini saya punya cerita sendiri apa yang kita nak letak dalam treatment jika kita nak buat proposal untuk Finas atau untuk sesiapa sahaja kalau kita nak pitch the idea sana. Genre dengan tema ni biasanya kalau proses, kalau ini saya bukan semua yang ikut proses saya. Yang proses saya pilih tema dengan genre, kadang-kadang genre dengan tema ni akan terakhir baru pilih. Sebab saya nak tengok macam mana jalan cerita saya ni. Pertama kali idea yang seperti Asmara. Kita nak tahu idea apa kita nak bagi tahu cerita apa. Kedua, kita punya karakter Nadia Han. Apa karakter kita? Jalan cerita karakter kita nak jalan, kita nak buat apa? Dia nak pergi mana? Dan jalan cerita karakter tu macam mana? Barulah kita boleh fikir pasal treatment. Okay, treatment ni ialah kita nak gabungkan idea dan juga karakter. Okay, idea dengan karakter kita nak gabung sekali, dia keluarkan konsep treatment. Okay, sesiapa yang dalam semua sini boleh saya cakap semua ada idea dengan karakter, betul tak? Sekarang dalam minda. Betul. Okey, sebelum saya nak masuk treatment, saya nak bagi anda masa 5 minit
untuk keluarkan idea cerita dan satu watak dalam cerita. Barulah kita boleh sambung macam mana kita nak buat treatment dengan cerita ni. Tapi saya bagi masa 5 minit saja sebab saya tahu semua memang sudah ada idea. Boleh? Boleh. Okey. Jadi saya akan bagi 5 minit. Nanti tengok daripada skrin 5 minit. Bermula sekarang. Oh, Sarah. Bukan 14 jam. Minta maaf 5 minit.
Okey, 5 minit dah habis. Okey. Saya akan pilih dua orang yang belum dipilih lagi untuk bagi satu idea cerita dan dia punya karakter ya. Okey, siapa? Tadi saya nampak macam cepat-cepat tulis dan Daniel Dilliam. Ada di sana. Daniel boleh buka voice ke? Ya. Boleh. Encik Faris. Okey. Boleh Encik Faris. Boleh kongsi kepada semua di sini apa idea dan satu karakter. Yang ni dia kena ada logline ke atau dia just Bagi tahu straight to idea the dengan watak saja karakter dan perwatakan. perwatakan. Hello, okey. Boleh mula Daniel. Okey. Hello. Cerita saya mengenai seorang lelaki. Okey, dengar tak? Sebab line saya tak berapa bagus. Dengar tak? Dengar. Okey. Alright. Okey, cerita saya mengenai seorang pemuda bernama Dennis yang berumur 25 tahun. Beliau adalah seorang aktivis politik dan dia berpendidikan dalam seorang yang punya lulusan sains politik dan dengar. Okey. Dan dia punya sifat, dia seorang yang suka membantu orang-orang yang dia rasa teraniaya oleh sistem. Maksud saya oleh sistem politik, tertindas oleh sistem. Dan dia juga tapi dia punya kelemahan ialah dia suka bertindak terburu-buru. Misalnya sebab dia masih berjiwa muda, so jiwa dia sentiasa memberontak. Maksudnya dia ingin menegakkan keadilan, tetapi kadang-kadang cara yang dia lalui mungkin tidak sesuai dengan Tidak sesuai dengan kita sudah hilang dengan Daniel. Daniel tidak apa. Daniel tulis dalam chat, nanti saya boleh sebut. Kita ambil yang seterusnya. Tadi saya nampak Sarah Monica. Mau cuba? Hello. Di sana? Ya, saya ada di sini, Encik Faris. Okey. So, idea dan watak, karakter. Okey. Idea saya yang saya nak kongsikan iaitu bermula dengan Rendang Malam Raya. Rendang Malam Raya. Okey. Dia punya genre dia adalah horror thriller. Di mana cerita ni bermula dengan seorang karakter, saya namakan dia contohlah Maria. Dia ni seorang anak dalam satu keluarga yang dikelilingi ibu dan ayah dia ada masalah mental dan juga kurang nilai-nilai manusia. Sebagai contoh, ibu dia mungkin saya boleh letakkan dia sangat menyayangi anaknya, tapi dia ada penyakit mental yang di mana dia kekadang dia sayang terhadap anaknya, kekadang dia benci, dia marah.
sekiranya anak dia tak buat kerja rumah dan macam-macam lagi. Dan juga karakter untuk ayah dia pula, saya akan letakkan di mana ayah dia seorang yang kejam. Dia daripada kecil dia cuba macam jual anak dia kepada rakan terdekat dia untuk menghasilkan duit. Disebabkan itu anak ini dikurung di rumah daripada kecil sehingga ke besar tanpa apa-apa education dan banyak lagi. So dijadikan cerita, saya letakkan Maria ini pada satu masa nak dekat malam raya tu, dia tak tahan dengan semua benda ni dan ayah dia asyik menyuruh kawan-kawan untuk melanggan anaknya di rumah, dan Maria ini akhirnya dia dah tak tahan, dia lepaskan kemarahan tu. Dan saya nak letakkan ada something yang merasukkan dia sehingga kan dia membunuh ayahnya, dan akhirnya mak dia masuk rumah terkejutlah kan lihat suami dia dah mati macam tu. So Maria ni dia panik sebab dia kenal ibu dia macam mana, sebab ibu dia ada penyakit mental. Jadi dia macam terkejut. Dia akhirnya bunuh juga ibu tu. So kedua-dua ibu bapa itu mati di tangannya, dan Maria ini dia tahu pasal polis semua tu. Dia nak hilangkan jejak bukti tersebut. Dia potong, cincang daging-daging mak bapak dia untuk menghilangkan bukti itu, dan dia masak daging-daging mereka dijadikan rendang malam raya untuk jadi santapan untuk anak-anak yatim datang ke rumah mereka untuk beraya lah waktu tu. Itu yang saya ingin sampaikan, idea yang ada dalam fikiran saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Sarah Monica. Beri dia tepukan gemuruh. Saya tak ada apa. Soundcard saya tak belum charge lagi, tak dapat buat temukan gemuruh. Terima kasih Sarah Monica. Okey. Exercise ini sepatutnya kita memikir idea dan karakter. Sebab idea dan karakter ini yang seperti Daniel dah cakap, dia akan merupakan satu dia akan bermula masa kita nak tulis. Dia akan berbentuk dalam nama dia logline. Okey, saya nak share screen satu proposal saya yang buat sebelum ni sekarang ya. Okey. Dalam muka surat pertama di sini yang anda nampak semua ialah idea daripada dua orang. Nama filem ini ialah Wayang Kulit, Traditional Father, Rebellious Son. Ini hanya idea sahaja. So, idea dan karakter dia akan berbentuk dalam logline. Orang boleh tahu di sini. Okay. Logline ni, this is a coming of age story of a mixed heritage child, the conflict of turmoil between a father and a son whom is holding on to their culture and philosophies, in which their ego burns the bridge in their fragile relationship, and any hopes of conciliation. Nonetheless, blood is thicker than water. Ya. Maksudnya, dalam logline ni ialah kita nak tulis idea cerita. Kita tak bagi tahu watak apa-apa pun. Kita tak bagi tahu watak tu macam mana atau nama watak. Dalam logline ni kita kena tulis secara ringkas idea cerita kita. Ya, idea cerita kita, tetapi idea cerita kita ni kena tulis secara ringkas. Kita kena tahu dalam idea cerita ni, dalam filem mana-mana, dia kena ada konflik. Apa cerita apa-apa pun dia ada konflik. Konflik friendly ke, konflik orang cakap berperang ke, konflik of interest. Yang dalam cerita Wayang Kulit ini konflik tentang ayah dan anak, dan juga kebudayaan. Okey, dalam saya akan sentuh juga di sini. Dalam sini juga film proposal kita kena tahu dia punya objektif dengan strategi juga. Dalam executive summary, kita ni nak tahu kita punya filem ni kita nak bawa sini yang
tema dan genre akan keluar. Di sini saya punya executive summary. Di sini, a film that will be produced with intention of bringing something new to the film industry, also to fulfill the needed bridge between tradition, modernism of community who are keen to watch films of coming of age of a youth struggling into his identity and values. Dalam executive summary saya dah actually bagi tema dan genre tentang idea ini. Logline ni dalam idea, executive summary, tema dengan genre. Siapa boleh teka dengan apa yang anda nampak di sini, apa yang anda dengar, apa tema dengan genre filem ni? Tak apa kalau salah, jangan risau. Ada perlu thriller. Kita cerita yang pasal yang ni sekarang. Okey, mungkin saya tema dan genre wayang kulit ini. Saya boleh translate bahasa Melayu. Wayang kulit ni, filem ni akan dia akan produce dengan membawa benda baru di filem industri yang perlukan menyatukan tradisi dengan moden, budaya moden dan tradisi dalam komuniti pemuda dan membawa ialah kepada tradisional kepada modernism. Dan dia punya logline ialah seorang pemuda dah masuk orang cakap coming of age ialah sebab dia ni dah kira mixed child lah, mixed child. Mixed child, dia punya filosofi sendiri dan dia ada tradisi dia sendiri. Dia ada konflik dengan dia punya tradisi dengan filosofi dia. Tradisi bapa dia lain dan konflik lain. Okay. Sini saya nampak di sini ada genre ialah drama coming of age, tema hubungan keluargaan. Sini tema family race, genre coming of age drama. Okay. Drama konflik keluargaan, humanities, culture. Saya harap konflik kekeluargaan. Okay, di sini yang apa? Saya hanya dapat dia punya tema dengan genre lepas saya habis dia punya tulis sinopsis ini. Tapi dia punya tema ini ialah hubungan keluargaan antara bapa dengan anak. Ya, antara bapa dengan anak. Dan dia punya genre di sini ialah coming of age. Coming of age genre di Malaysia ni memang sangat sikit. Kalau orang nak tahu coming of age story, kalau tahu tak kalau filem Malaysia dunia apa nama filem tu? Saya pun dah Dunia Baru. Itu yang saya boleh cakap genre coming of age yang terakhir yang dalam Malaysia ni ada, Dunia Baru. Kalau dalam bukan konflik dia tersalah eja, Sarah. So coming of age is a new genre. So bukan new genre, dia reintroduce genre. Reintroduce genre. Dengan kalau dalam drama-drama pula, coming of age drama yang terakhir yang saya nampak, betul-betul nampak yang popular drama ini, tak tahulah sebab kita banyak generasi kan. Yang last saya tengok, ingat tak Puteri TV3? Siapa ingat Puteri? Itu memang coming of age sebab dia baru keluar daripada baru masuk kerja. Itu maksud ya coming of age. Dia transisi dari dia muda kepada dewasa. Macam mana hidup secara dewasa. Itu maksud coming of age. Coming of age maksud juga dari kanak-kanak ke pergi remaja. Itu pun boleh jadi coming of age. Coming of age. Ya. Okay, kita lihat next slide. Di sini. Timeline ni nanti kita datang balik. Okay, sinopsis.
kalau kita nak tulis sinopsis tentang kita punya idea dalam treatment ni. Dalam treatment sinopsis, dia ada 3 cara nak buat. Sinopsis kita kena buat antara 3 act atau 5 act. Ya, saya ulang kena tulis 3 act atau 5 act. Okay, 5 act ni sangat panjang. So biasanya bukan episod akta, act. 3 act. 3 act atau 5. So summarize synopsis ni saya buat 3 act. 3 act. So pertama okay, act pertama. I will be reading this in English harap semua boleh faham. Okay, Wayang Kulit tells the dream of a mixed blood young man, Malay Japanese, Azari Suzuki Hamza, aka Jerry, embroidered conflict, culture and clash between himself, whom tends towards underground music and principle of anti-establishment, pushing all boundaries of thoughts and culture on basis of equality. This does not represent the Malay identity in his eyes of the father Hamza, who is an advocate of art and culture. Hamza, a Malay and art culture enthusiast, and his son Jerry, the lead singer of an underground band named Claw, got into a huge argument, and both of them were blinded by their own values, in which stigmatized their own communities in each other's eyes, one being Malay community and the other being modern youth. Claw seems to have an international break when they got the news that Sony Music Entertainment Japan wants to sign Claw, but Sony is interested in Jerry only, not his band. Now Jerry is stuck to choose between his dream and his band. Unfortunately, he chooses his dream and proceeds to Japan. However, he manages to bring his bassist Faris along with him to Japan. Okay, Act 1. Seperti yang Nadia Han cakap, kita kena introduce kita punya character within the first 10 minutes. Yang 10 minit pertama, kita dah kena introduce semua kita punya watak dalam cerita ni. Tapi keseluruhannya, Akta 1, Act 1, kita kena not only kita kena introduce kita punya character, kita kena dah introduce konflik pertama yang akan set konflik keseluruhan cerita filem atau drama ini. Ya? So saya ulang Akta 1 kena introduce watak-watak anda. Kedua, kena introduce konflik konflik keseluruhan cerita ini. Okay, ada soalan so far? Boleh faham semua? Okay, dalam Akta 1 kita boleh dah ada small climax. Small climax. Climax maksudnya kita nak naikkan cerita ni, ada dramatization ke, buat orang terkejut ke. Dalam Akta 1 boleh. Tapi ini bukan climax yang terbesar, ya. Okay, kita tengok pergi Akta 2 pula. Act 2. Okay. Jerry and Faris, Claw's bassist, found themselves to be a part of a new band in Japan named Bokzu Haben, in which Jerry is also the lead singer. During the Bokzu Haben creation of their second album, Faris suddenly had to fly back to Malaysia and was replaced with a new bassist. The new bassist started to conspire against Jerry. Bad rumors viraling out of control about Jerry, and the management decided to throw him out of the band. And these things gotten worse
he was thrown out of his home, as well as he was left penniless on the roadside. In the meantime, Hamza was competing in an international cultural event in Japan, representing Malaysia, reaching the finals, and the Malaysian team was waiting the final tally from the judges, and Hamza saw Jerry in the crowd, and seeing him leaving, Hamza couldn't control himself anymore and decided to run to chase him. There he found Jerry laying on the ground unconscious after being beaten up, whilst the cheers for Malaysia win. Waking up in hospital, this is where the turnaround for Jerry is now realizes the importance of his father in his life. Okay, dalam Akta 2 ni, okay, kita dah ini dah kita kena buat dramatization. Dia punya climax ni jatuh. Kita punya main character dah kena orang cakap in the face of suffering. Dia punya fasa ni kena jatuh. Bukan dia sentiasa high. Kalau sentiasa high, memang cerita, kita cakap cerita ni memang sangat bosan lah. Orang tak nak tengok semua cerita ni high. Dalam Akta 2 ni, ini semua peluang kita sebagai penulis nak jatuhkan apa-apa di sini. Tetapi kalau nampak di sini Akta 2, dia ada dua cerita. Jalan dia ada dua cerita. Ini yang kita panggil dalam filem, dalam penulisan. Dia ada cerita A, cerita B. Cerita B ialah subplot. Tapi subplot ni untuk membantu the main plot. So, kita punya nampak jalan cerita dengan Jerry ni. Dia pergi Japan apa semua. Tapi dia punya subplot ialah cerita bapa dia, Hamza. Sebab yang cerita ni membawa bapa dia, macam mana membawa cerita bapa dia pergi jumpa Jerry sekali lagi. Jerry sekali lagi untuk bertemu. Jadi itu kenapa kita kena buat subplot itu. Dalam hujung Akta 2 ni ialah bermula dengan climax yang tinggi. Maksud climax yang tinggi yang kita boleh yang tergantung di sini. Kalau Akta 2. Okey? Semua faham semua? Okey. Kita nak tengok akta yang ketiga. Okey, akta yang ketiga, akta ketiga kita dah mula dari climax yang tinggi, yang paling tinggi dah. Tapi akta ketiga ni saya cerita dulu. Okey, Jerry returns home. He was left with little hope to come in his future. Every day for months, he observes his father's work and traditional art of wayang kulit. This has created a new hope in Jerry, in which he's come up with a new idea to infuse wayang kulit into his music. With the help of his old bandmates, his father community, they were on create a new digital band for the world to see. Impressed with Claw's new concept, another record label in Japan invited the band to perform on stage in Saitama City, and also becoming the new recording artist. Claw is now a digital band performing on stage in a super arena with a large screen background showcasing wayang kulit, in which the music generation it was the music of the generation in which renewed the relationship between father and son. Okay, Akta 3 ni, yes, climax awal-awal dia. Yang apa yang saya lupa tadi, masalah besar kena ada di Akta 2. Akta 3 ni ialah resolution. Resolution maksudnya apa dia punya macam mana, apa solution dengan masalah kita mula dengan Akta 2. Akta 3 ni kita ni nak cerita kepada audience apa dia punya solution, apa dia punya resolution. Antara dia punya cerita ni happy ending, sad ending, atau kita nak buat cliffhanger ending. Tapi yang penting ni dalam Akta 3, kita kena ada resolution. Kalau tak ada resolution,
dia kena ada hujung-hujung resolution untuk terbuka kita nak sambung cerita ini. Ya? Okey? Faham? Dalam treatment kita kena ada minimum 3 akta. Minimum 3 akta. Nanti sebentar lagi saya akan cerita 5 akta pula. Macam mana cerita 5 akta. Tapi kita cerita dulu yang 3 akta ni. Okey, lepas kita cerita dia punya 3 akta, 3 akta, barulah dalam kita punya proposal kita kena cerita apa watak-watak punya karakter dalam cerita kita. Hari tu buat dengan Nadia satu karakter saja. Kalau kita nak buat proposal, kita kena cari siapa dia punya leading character. Okay, leading character dalam wayang kulit ni ialah Jerry. Jadi pertama kali saya akan cerita apa cerita Jerry ini. Jerry is Hamza's firstborn, very ambitious, compassionate towards underground music. He's also the lead singer guitarist of underground named Claw. His late mother, Nana Suzuki, who was born in Saitama, Japan. Growing up, Jerry's views towards Malay culture has always been negative as a result of seeing Hamza mistreating his employees. So, kena cerita dalam kita punya character build up ni, apa kita punya character build up. Kita sebagai script writer dah tahu inside and out apa kita punya karakter, kita punya watak. Tapi dalam proposal kita kena singkatkan. Tapi kalau kita nak buat dia punya nota-nota, kita boleh buat nota sepanjang 1 page, 2 page pun tak apa. Janji kita tahu secara dalam siapa kita punya watak dan siapa punya karakter. Dan Jerry is the leading character. Setiap lead character dia kena ada support. Main character support. So bawah Jerry ialah Faris, dia punya support. Ya. Faris di sini one of his best friends and also the bassist of Claw. He followed Jerry to Japan. Okay. And then kenapa dia balik pergi Malaysia? Sebab mak dia jatuh sakit. Then we go to our main character selain Jerry. Jerry is our leading character. Karakter untuk anda juga dia kena ada lead character, dia kena ada supporting character. Tapi main character ialah Hamza. Hamza ialah bapa. Dia boleh masuk kategori main character atau supporting character. Tapi kalau dalam cerita saya ialah Hamza is a main character. Sebab ini cerita pasal Jerry dan bapa dia Hamza. Dan juga setiap main character kena ada supporting character. Kalau nak dapat cerita ni penuh dengan watak. Sebab cerita ni kita kena tulis skrip, kena dia walaupun watak tu kecil atau besar, kita pun cerita ni kena be character driven. So dia ada dia punya karakter sini ni. Dan kalau anda semua nak tulis proposal, anda dah kena fikir juga siapa yang nak bawa watak ni yang sesuai kepada anda. You dah boleh bayangkan di sini antara pilih satu. Tapi misal kata kalau saya produce filem ni tak dapat Wan Hanem Fisu, of course saya kena cari juga pelakon yang lain yang boleh bawa watak apa yang saya tulis di sini. Dan yang lain-lainnya kena tulis yang di sini saya nampak K ialah antagonis. Dalam cerita dia ada selalunya protagonis dengan antagonis. Nadia Han ada sebut dia tidak percaya juga yang ada semestinya. Tapi apa yang boleh bantu protagonis dengan antagonis ni ialah konflik. Kita boleh cakap antagonis protagonis ialah Jerry dan Hamza. Sebab kita boleh nampak siapa yang hero, siapa yang villain. Tapi sebenarnya Hamza dengan Jerry ni bergaduh saja. Tapi the small antagonist ialah K yang menjatuhkan Jerry dalam akta 2. Jadi ini kenapa yang kita kena buat exercise balik. Esok buat exercise balik dengan Nadia. Kenapa exercise character building ialah penting untuk penulisan skrip. Kalau anda tidak faham karakter sendiri, cerita ni tidak akan keluar. Ya? Okey. So ini sajalah
saya pun ada fikir watak-watak lain kena nak cari band lain sebab saya punya cerita pasal music punya industri. Saya pun kena cari buat research apa punya band dalam yang ada berkaitan dengan Jepun dengan Southeast Asia. Itu yang saya buat research sendiri. Okay. Alright. Saya akan stop sharing sini. Okay. Kena buat minimum 3 akta. Okay. Dalam treatment ni, yang penting untuk semua untuk faham ialah executive summary. Executive summary ialah ini boleh buat terakhir tau. Tak perlu buat pertama. Executive summary ini untuk anda boleh menyatukan tema dengan genre dengan skrip anda semua. Okay. Nombor 2, logline. Logline ialah nak tulis secara ringkas idea cerita anda. Idea cerita anda untuk skrip anda. Inilah logline. Kenapa logline ni wujud dalam sana? Yang ketiga, yang penting untuk dalam treatment ialah minimum 3 akta sinopsis cerita. 3 akta sinopsis. Okay, faham? Minimum 3 akta sinopsis. Yang keempat, yang penting, kena cerita watak-watak yang dalam cerita skrip anda. Dalam cerita skrip anda. So, dia ada leading, support, main, support. Leading, support, main, support. You nak buat dia cerita bercinta ke, nak bergaduh ke, nak macam Sarah Monica nak makan rendang daging, dia bunuh orang ke, Julie bergaduh dengan anak, yang Julie punya cerita. Siapa lagi ada cerita lain? Itu yang kena fikir. Semua itu. Okay? So dalam 4 ni ada executive summary, ada logline, minimum 3 akta dengan ada watak. Main dengan tak apa. Nanti Sarah Monica boleh minta kopi rujukan slide. Saya akan lepas kelas hari ini, anda akan dapat template. Executive summary nak tulis apa, logline nak tulis apa, akta 1 nak tulis apa, akta 2 nak tulis apa, akta 3 nak tulis apa, dan watak nak tulis apa, main dan support nak tulis apa. Okay. Lepas habis kelas hari ni, sebab semua hari ni ada homework. Anda kena tulis cerita anda dalam 1 malam. Ya, saya tahu memang sangat cepat. Dalam 1 malam kena submit cerita-cerita ini. Ya. Tapi submit bukannya malam ni jugalah. Dia punya submission besok. Sebab besok kita akan buat kelas dengan Nadiahan, dengan saya sendiri juga. Jika ada soalan, jika ada nak tahu dengan cerita-cerita lain jugalah. Pasal ini yang saya bagi contoh sahajalah. Okay? Short film atau filem, itu terpulang kepada anda sendiri. Sebab dia punya template untuk treatment semua masih sama. Short film, filem, drama bersiri, template dia semua sama. Bukan 10 plate, bukan 10 pinggan. Kalau bahasa saya bukan 10 piring. Template, TEMPLAT. Selepas kelas hari ini, saya akan bagi template. Saya akan bagi template. Tapi semua template ni, dia short film ke, series ke, dia masih sama. Dia kena ada executive summary.
executive summary. Biasanya ini saya tulis terakhir. Ini saya punya sendirilah. Ini saya punya sendirilah. Tema dengan genre akan keluar lepas kita tulis kita punya sinopsis, kita punya akta tu. Dan kemungkinan sinopsis tu tak keluar. Ada orang proses dia tulis watak dahulu. Nak tulis watak satu. Tapi yang penting semua akan mula dengan logline. Sebab logline ialah sana yang akan beranak cerita itu. Logline ialah idea. Okey? Faham semua? Okay, so far ada cerita pula. Ada soalan apa-apa? Sebelum saya nak pergi bonus. Okay, macam saya sebenarnya dalam proposal masa wayang kulit ni, untuk pengetahuan anda, wayang kulit ni sudah masuk dalam Finas tahun lalu. Memang sudah ada surat lantikan dari Finas. Okey, soalan. Macam mana nak bina backstory yang lengkap untuk main character? Okey. Soalan ni dari Adila Azam. Macam mana nak bina backstory yang lengkap untuk main character? Okey. Ini dari cerita saya. Saya nak bermula dari logline. Apa cerita saya nak tulis? Maksudnya apa cerita saya nak tulis? Apa message saya nak hantar kepada audience? Barulah saya akan fikir berapa karakter dan watak dalam cerita ini. Dan saya akan tulis apa backstory setiap watak dan setiap karakter. Baru dari sana, Adila, kita boleh tengok penting tak nak tulis semua backstory. Ya? Semua backstory. Penting ke nak buat semua backstory? Atau kita nak jalankan story, kita nak buat audience fikir, oh, apa backstory sebenarnya? Kalau kita tengok MCU, backstory each character, dorang sebab dorang duit berjuta, bilion-bilion, dorang dapat satu filem, satu karakter. Kenyataan dalam Malaysia ni, kita tak ada budget itu nak buat satu filem, satu karakter. Boleh saya tanya tak, dalam kumpulan kita ni, ada tak budget 1 bilion ringgit untuk nak buat satu filem, satu karakter? Siapa ada? Kalau siapa ada, saya nak pitch saya punya skrip sendiri. Okey. Okey, kita pergi soalan-soalan satu. Okey. Soalan kedua. Dari Johannes, adakah skrip perlu disubmit bersama proposal selalunya? Perlu dapat approval proposal dahulu, baru mula buat skrip. Okey. Kalau proposal ini, pertama kali proposal ni kena siap dahulu. Skrip boleh datang kemudian. Tetapi proposal dengan skrip, dia punya masa tak boleh jauh. Kalau proposal ni approve, diorang tanya skrip ni dekat mana? In the next 2 days, macam mana? So biasanya proposal dengan skrip ni kena siap dalam masa yang sama. Kalau kita ni script writer lah. Macam saya ni bukan script writer yang penuh. Saya ada pembantu untuk buat script writing. Saya buat dia punya proposal, tapi saya bekerja sama dengan script writer untuk buat saya punya script. Sebab kalaulah proposal ni approve untuk step kedua, tapi dia perlu dalam 3 hari, tak kita nak rasa nak mati nak tulis skrip dalam 3 hari. Ya? So, tapi proposal ni, ini ialah guideline macam mana kita nak tulis skrip, macam mana kita nak tulis skrip cerita ini. Apa seperti Sabri Yunus, yang antara yang susah dalam skrip ni ialah dialog. Sebab dialog ialah membawa cerita skrip ini. Ya?
Okey, saya nak tengok next soalan yang seterusnya. Macam mana nak bagi projek diluluskan oleh Finas? Ini susah saya nak bagi jawapan di sini, Anwar, sebab dia ikut kepada KPI Finas juga. KPI Finas. Maksudnya kalau Finas mencari cerita kebangsaan untuk meluluskan, kita kena buat cerita kebangsaan. Ya? Kalau dia nak cerita dokumentari, itulah KPI Finas nak lulus. Tetapi apa-apa cerita kita nak tulis pun, dia punya template masih sama. Kena bodek mana-mana yang ada bermilion. Betul Sarah Monica. Kalau ada kawan yang ada berjutaan, kita tak perlu Finas pun sebab kita dah boleh fund kita punya projek sendiri. Daniel William, biasanya kalau tak salah, Finas minta logline dan sinopsis sahaja. Ya, betul, untuk approval. Tetapi Daniel, ini saya nak betulkan juga di sini, Daniel. Finas minta logline dan sinopsis. Lepas tu dorang approve, dorang minta skrip dalam 3 hari. Rasa Daniel boleh tulis skrip ke dalam 3 hari? So kita nak tulis logline sinopsis ni, kita punya treatment nak bagi kepada Finas, kita pun dah kena ada skrip standby. Itu yang paling selamat, yang paling bagus. You cuba bayangkan you punya sinopsis yang paling menarik, yang paling yang orang yang suka. Beberapa orang di Finas, Zakaria, Adham dengan siapa kita punya minister baru dengan KKMM. Suka sangat cerita ni tapi skrip tak ready. Rasa orang tu nak tunggu ke? Orang tak nak tunggu dalam industri ini. Ya. Anwar Hadi, macam mana nak tahu KPI Finas? KPI Finas kena rajin tengok Finas punya website, KKMM punya website dengan berita. Dan kalau ada kena tahu orang tahu, selalu baca berita sebab berita akan bagi tahu apa yang dorang nak keluar, apa yang dorang cari. Ya? Sebab kabinet baru sekarang, kabinet baru pun saya tak tahu apa KPI yang terbaru, saya pun tengah standby apa yang dorang nak tahu. So antara yang saya tahu KPI Finas untuk ini ialah untuk mengajar orang dalam kreatif industri. Inilah kenapa kita ada kelas-kelas ini. Okey, ada soalan lain-lain? Sebelum saya nak cerita yang 5 akta pula. Okey, ada soalan? Tak ada? Sorry, Encik Faris, saya ada soalan sini. Okey, Daniel. Okey. Misalnya macam ni, kita hantar biasanya selalu kalau untuk skrip panjang ada dalam 90 scene lah biasanya kan, 70 hingga 90 scene kan. Okey. Dan lepas tu kalau kita kena hantar pada Finas, setiap scene tu kena buat treatment kan? Itu kalau dia bukan untuk pertama kali tidak perlu. Dia tengok bukan nak submit daripada Finas atau tidak. Ada misal kata, ini contoh yang luar negara punya. Dia kena ada treatment by scene. Yang seperti treatment by scene. Treatment by scene maksudnya setiap scene kena tulis apa cerita dia. Bukan dia tidak termasuk dialog lah. Ya. Kalau dalam maksud kalau ada 90 scene, kena tulislah 90 treatment. Setiap scene ada treatment dia. Yang tu saya nak tanya satu. Misalnya biasa ada scene dia cuma establish shot sahaja. So macam mana kita nak tulis dia dalam treatment kalau dia cuma establish saja? Dia bukan establish shot. Kena faham, establish shot ialah apa yang kamera perlu buat. Kalau dalam treatment setiap scene, dorang nak tahu apa jadi dalam scene itu. Bukannya apa yang kita nak tunjuk, angle apa kita nak tunjuk. Kena tahu beza itu. Kalau dalam cerita pertama ini, dalam script writing, kita nak tahu cerita ni jalan pergi mana. Misal kata maksud saya tadi kan scene tu misalnya dia tak ada dialog. Dia tak ada dialog. Dia kena hantar. Tapi dia kena tahu
apa jalan cerita. Scene 1. Jerry tengah main gitar dalam studio dia. Dia dapat message dari bapa dia suruh datang balik, tapi Jerry buat bodoh saja, tidak layan dia punya sambung main muzik. Scene 1. Scene 2, Hamzah hairan kenapa nampak phone anak dia Jerry tidak jawab. Hamzah pergi berjumpa pada Nick untuk membuat dia punya craft tangan wayang kulit di luar rumah dia. Dia kena beritahu cerita kalau dalam scene treatment. Bukannya beritahu kita kena shot cantik atas. Kena slow dari tangan Jerry pergi kepala Jerry. Bukan. Itu bukan kerja kita sebagai scriptwriter. So maksudnya macam ni. Biasa kan kalau ada dalam kita nak bayangkan misalnya establish shot hospital dari belakang, dari hadapan. So macam mana kita nak tulis? Itu yang saya nak tanya tadi itu. Kalau dia perlukan. Boleh dengar? Sorry, my mic hilang tadi sekejap. Okay. Sebagai kita scriptwriter, penting ke kita nak tulis itu? Sebab shot ini, kebanyakan dia berdatang daripada director, bukan daripada penulis. Kita sebagai penulis nak tahu apa jalan cerita kita nak beri kepada audience. Kecuali, misal kata, establishing shot tu sangat penting. Yang saya boleh ingat ialah establish shot yang penting ialah Avengers. Kita punya filem pertama. Establishing shot from Stark building, from the bottom to the top, and Stark building only the A is the letter A is working. Sebab itu ada cerita, dia ada sub story dekat sana. Sebab itu the beginning of the Avengers. Huruf A saja working. Itu kita boleh tulis dalam skrip. Tapi kalau kita nak tulis skrip berpusing pada belakang hospital, depan hospital, tapi tak ada makna belakang dia, kita membazir masa. Dan Daniel pun tanya, ada limit tak berapa patah perkataan treatment untuk satu scene? Okay, dia tak ada limit. Tetapi kalau misal kata kita nak bagi tahu cerita dalam satu scene, kena ingat satu scene ni equal to 1 minit. Setiap scene equal to 1 minit. Itu je kena ingat dia punya rule kalau dalam script writing. Lain cerita, Daniel, kalau kita nak buat montage ialah lain. Itu kita kena tulis dalam skrip. Montage apa yang kita nak tunjuk kepada audience. Montage misal kata gambar-gambar keluarga. Montage diorang buat aktiviti. Montage kalender dari Ogos 1 pergi Ogos 31. Montage lain, establishment lain. Oh ya, yang saya maksudkan tadi sebenarnya tu dia montage tadi tu. Montage untuk montage thank you. penting dalam establishment ialah lain. Sebab establishment ialah kerja director, bukan kerja betul. nulis skrip. Saya tersalah ni tadi. Kenapa? Ini kita nak belajar di sini. So kalau nak tulis ini montage montage. Tetapi yang aktiviti template yang akan dapat hari ini ialah yang 4 tu benda tu sahaja untuk proposal. Nanti anda kena tulis juga treatment by scene. Itu akan ambil masa sikit. Treatment by scene. Barulah kita boleh masuk kepada finas. Sebab kita finas ni kita akan submit 2 benda. Satu ialah proposal
Kedua ialah you punya treatment. Treatment by scene. Treatment by scene. Tapi jangan risau. Saya Faris di sini, bagi pihak penganjur sini, kamu punya idea memang akan selamat masa masuk di sini. Sebab memang kamu pun ada black and white. Masa nak submit pun ada black and white. Masa nak buat submission, dia ada Google Link. Nanti saya akan masuk Google Link lain untuk buat submission, untuk nak attach dokumen-dokumen yang yang perlu. Okey? Faham? Okey, untuk semua nak dapat template, dia punya syarat untuk dapat template untuk aktiviti ya, ialah kena masuk evaluation. Ini seperti biasalah sebab ini Finas punya syarat juga. Evaluation untuk hari ini kena tulis. Saya dah letak dalam group, WhatsApp group, dan saya akan letak dalam chat di sini. Kena isi borang sini evaluation form untuk kelas hari ini juga. Okey, ada soalan apa-apa? Sebab saya nak highlight tentang 5 akta pula. Sebab ada orang tak dapat nak tulis 3 akta. Macam saya susah sangat nak tulis 3 akta sebab saya nak ceritakan semua. Sebab saya punya cerita memang cerita dia panjang. So saya breakdown pergi 5 akta. Okey? So saya pergi 5 akta? Semua okey? Okey, jangan lupa isi borang Google Form. Kalau tak ada Google Form tu, template tak akan sampai kepada anda. Okey? Okey, saya pergi dengan 5 akta pula. Sebentar saya share screen. Okey, 5 akta. Ini sudah nampak, kita ulang balik dia punya logline. Logline apa tadi pada semua? Idea. Idea untuk jalan cerita. Idea dan jalan cerita. Okey. Akta 1. Okey. Akta 1 di sini, kalau saya tak akan baca penuh lah di sini. Konsep akta 1 ialah hanya untuk introduce karakter sahaja dan backstory karakter, main karakter. Dalam akta 1, saya cerita tentang Jerry dan tentang Hamzah. Dalam akta 1. Akta 1 ialah introduction of character. Introduction of character. Introduksi watak. Ya? Akta 1. Sebab seperti siapa yang tanya tadi, macam Adila yang tanya tadi, macam mana nak buat backstory. Dalam backstory, dalam sinopsis, kita guna akta 1 untuk membuatkan backstory untuk kita punya main character. Yes. Gunalah akta 1 untuk introduction. So kalau ingat daripada Nadia Han tadi, karakter ini introduction kena beritahu dalam 10 minit pertama, ialah the first 10 scenes. So sini juga saya introduce karakter, karakter yang lain. Karakter supporting ialah Nadia, Faris, Nick. Semua di sini saya bagi tahu. Semua introduction of character. Okey. Boleh dengar Okey. So semua sini semua akta 1 khas untuk introduction of character sahaja.
Okey. So, akta kedua. Oh. Sorry ya, saya punya komputer jam sekejap. Akta kedua, ini barulah saya teruskan konflik pertama. Konflik pertama. Siapa yang apa tak mute? Itu konflik pertama. Okey, konflik pertama untuk akta 2. Tapi konflik pertama ni ialah konflik yang boleh untuk jalan cerita sepanjang membukakan cerita ni sepanjang filem ini. So, membukakan konflik pertama, tapi konflik pertama ni ialah konflik main konflik. Konflik utama ialah tentang bapa dengan anak. Bapa anak dengan kebudayaan kalau cerita wayang kulit ni lah. So, inilah yang penting dalam akta kedua. Kita nak berikan dia punya konflik pertama yang membukakan cerita sepanjang filem. Betul. Okey. Akta ketiga. Akta ketiga ialah manalah cerita ni akan klimaks yang pertama. Klimaks pertama yang menjatuhkan watak main character. Di sini mana dia ada dia punya bukan konflik saja, dia punya kesusahan. Dia punya problem. Di sini masalah yang keluar. Akta 3 masalah yang besar yang keluar. Di sinilah masalah dia terjumpa kepada kalau akta 3 sini dia akan cerita macam mana dia cerita bapa dengan anak jumpa, dia ego dengan bapa dia, masa dia jatuh, dia tak ada rumah. Di sini di sinilah akta ketiga belum lagi dia apa. Ini dia dalam konflik klimaks yang kesusahan. Yang akta 4 sini yang keempat, akta ketiga bukan kesusahan, itu salah saya. Akta ketiga ialah klimaks pertama. Lepas jalan cerita konflik tu. Akta keempat ialah kesusahan. Akta keempat ialah kesusahan punya klimaks. Dan ini yang klimaks, antara klimaks yang tertinggi. Akta 4 yang klimaks yang tertinggi dalam cerita. Klimaks yang tertinggi. Ya. Dan akta 5 ialah yang seperti saya cakap tadi sama dengan akta ketiga. Akta kelima ialah resolution. Untuk selesaikan masalah. Klimaks yang akta 4. Selesaikan masalah 3 dan 4. Ya. So, kalau tak dapat nak buat dalam 3 akta, boleh buat dengan 5 akta cerita ini. Monica mungkin sebab sikit penulis skrip yang buat idea tu. So, saya ulang balik ya. Akta persatu, Act 1 ialah introduction of characters sahaja, whether it's main or support. Okay. Akta kedua ialah konflik yang membuka cerita untuk the whole film.
Akta ketiga ialah better you tulis. Tak apa, dalam nanti dalam template pun apa, yang 10 pinggan pun ada. Akta ketiga ialah climax pertama. Climax pertama dengan konflik kedua. Dia bersambung, konflik yang bersambung. Okey. Akta keempat, climax yang tertinggi dan kesusahan. Dan akta kelima ialah resolution. Maksudnya resolution maksudnya apa yang kita nak selesaikan masalah-masalah dalam seluruh cerita ini. Okey. Dalam satu cerita boleh banyak kali climax. Ya? Boleh banyak kali, tapi dia kena ikut. Climax ni hanya dalam akta 3 dan 4 sahaja. Jangan letak climax akta 1, akta 2. Kalau setiap akta ada climax, memang cerita tu macam tak ada, dia stick climax sekejap-sekejap je. Tapi ada yang cerita yang setiap akta ada climax, biasanya ialah drama bersiri. Sebab drama bersiri dia ada breakdown cerita keseluruhan. Misal kata ada 12 episod. Dalam 12 episod tu, episod 1, 2, 3 ialah akta 1. Episod 1 dan 1 hingga 4 akta 1, 5 ke berapa dan sampai hujung. Tapi dalam setiap episod dia ada akta 1, 2, 3 juga. Sarah, jangan lupa menyaksikan teater karya. Ini yang apa Sarah Monica yang share ni, nanti boleh share dalam WhatsApp group juga, Monica. Sebab boleh tengok orang lain punya kerja juga untuk dapatkan idea. Seperti Sabri Yunus cakap, dia tidak salah untuk mengambil idea orang lain. Tapi kita kena ambil idea tu sedikit dari tempat lain, banyak-banyak, untuk dapatkan idea yang baru. Okey? So inilah yang tentang cerita-cerita kita nak tengok tentang treatment. Tentang treatment. So saya dah barulah kita tulis akta 1 sampai 5 ke atau akta 1 sampai 3. Baru kita tengok balik cerita kita, tengok balik kita punya karakter, kita punya watak. Kita punya watak, barulah kita boleh keluar dengan executive summary. Di sana kita boleh nampak kita punya tema dengan genre. Ada soalan apa-apa lain? Sebab kita hampir nak habis untuk sesi hari ini. Jadi inilah saya bagi peluang untuk anda, untuk tanya soalan ini. Sebab malam ini, lepas habis kelas ni, barulah saya bagi dia punya template. Dan malam ini juga, kelas semua ni kena tulis proposal secara ringkas. Dan saya akan bagi malam ini dan besok. Besok kelas akan start sebelum pukul 2. Saya akan bagi link dalam... Saya akan bagi link Google link untuk submit you punya proposal lepas habis kelas besok.
Macam mana nak tahu sebuah climax tu efektif atau tidak? Okey. Tak apa. Cikgu, proposal tu BM atau BI? Okey, untuk Finas, English dan Melayu mana-mana boleh. Mana-mana boleh. Sebab nanti kalau diorang tak faham, diorang akan minta translate balik juga pun. Janji, sebab yang sekarang ni, minta maaf, kalau bahasa Mandarin, bahasa Hakka, bahasa Tamil, masih orang tidak faham. Tolong jangan bagi dalam bahasa-bahasa itu dulu sebab saya sendiri pun tak dapat nak tolong nak translate. Kalau bahasa Mandarin, Hakka, Tamil, tolong bahasa English atau bahasa Melayu saja dulu ya. Walaupun saya seorang Sabah, susah saya nak translate ya. Tolong bahasa Melayu atau bahasa English saja dulu. Okay, so template akan dibagi lalui email. Grup mana Daniel? Saya tak ada tahu dalam WhatsApp group. Itu yang saya sesi pitching, kita ada practice pitching besok. Practice pitching. Lepas dah hantar proposal, selesai ke Cik Faris? Tidak selesai macam gitu. Mungkin ada proposal yang perlu dibetulkan atau nak diperbaiki. Cik Faris, ada grup WhatsApp kami ada dalam sana. Siapa yang tak ada dalam WhatsApp group? Dalam Okay. Okay, saya share dalam sini. Oops, sorry. Ini grup WhatsApp WhatsApp group link Saya harap semua jangan leave walaupun 2 hari kelas ni habis. Jangan leave group sebab pitching tak akan habis. Tidak apa, tertinggal kelas 23 hari bulan, kalau tengok dalam email dia ada YouTube link dalam kelas itu. YouTube link. Belajar dari YouTube. Memang ada recording. Dan siapa yang miss kelas hari ini pun akan ada YouTube link untuk kelas hari ini. Ya, tidak ambil tu. Okey? Ada betul kalau gitu. Okey. So, sekarang ini peluang anda nak tanya soalan apa-apa. Sebab nanti petang ni saya akan bagi bukan pasal kawan-kawan saja Daniel, tak akan leave. Sebab nanti semua akan dapat peluang untuk submit you punya skrip, masuk pitching. Kalau tak masuk pitching dalam sini, siapa nak leave awal, rugilah. Mana tahu cerita anda akan terpilih oleh Finas atau terpilih daripada kami punya funder sendiri. So inilah peluang kenapa bengkel ni akan dibuka. Okey? Okey, siapa ada soalan? Saya nak tulis mana chat saya? Okey, Adila, soalan. Adakah perlu untuk penulis ada cerita lengkap 100% sebelum mereka logline dan summary? Cerita tidak perlu 100% lengkap sebab skrip pun tak akan habis dalam malam ni. Ini saya yakin. Kecuali you sudah ada skrip malam ni yang sudah sedia. Tinggal nak translate pergi dia punya summary sahaja. Okay. Saya tengah bangun cerita saya tetapi saya baru beberapa bahagian. Ya, betul. Proposal ni, ini nanti akan dalam Word document. Dalam Word document, anda semua boleh buat PowerPoint, boleh buat Canva, terpulang pada diri sendiri, cara diri sendiri. Yang penting, yang saya pentingkan untuk exercise besok ialah
saya nak tengok konten dia dahulu. Dia punya nak cantikkan tak penting. Untuk nak cantikkan itu yang paling terakhir. Kalau tengok saya punya proposal, saya ada dia punya dia punya storyboard lagi. Itu tambahan-tambahan untuk supaya orang boleh nampak kita punya cerita, untuk pilih kita punya cerita. Tambahan ialah kalau ada timeline, jalan cerita, berapa lama nak tulis skrip, berapa lama nak buat shooting, ada budget, ada dia punya storyboard untuk kita nak pilih director mana satu, action kalau cerita action director mana satu, kalau nak pilih pelakon pilihan. So ini tambahan, ini orang cakap dia punya topik yang lain. Ini ialah nama dia proposal creation. Yang kita nak cerita ni untuk bantu anda nak tuliskan skrip dan untuk ready untuk masuk pihak proposal stage nanti. Ya? Okey. Ada soalan lain? Boleh unmute kalau nak soalan, boleh tulis. Inilah peluang anda sebab kita akan bagi lalui email dia punya template. Apa ada soalan? Untuk Hello, Cik Faris. Okey, Ajat, ya. Hello. Saya ada soalan. Saya dari Sabah. Soalan saya, kalau kita nak buat treatment, kita buat proposal, perlukah kita buat anggaran kos untuk projek itu? Untuk sekarang punya aktiviti tidak. Sekarang ni tidak. Kita perlu buat anggaran lah. Sebab yang anggaran kos ni itu saya nak cerita besok. Besok ada kelas lagi kan? Ada mulai di dua dia ni. Melade. Memang hidup. Okey. Sorry, Ajak melompat anggaran kos tu saya nak cerita besok. Okey. Bukan hari ini. Besok masih ada kelas. Dia ada kelas dari saya dan kelas dari Nadia. Okay. Sebab kenapa kita fikir pasal budgeting, ini saya sentuh sekarang lah. Kenapa kita kena fikir pasal budgeting masa tulis skrip juga? Ini antara creativity versus production management. Sebab kalau kita berkarya tulis, misal kata saya nak dunia magical yang keluar bot besar, kapal 10 juta kapal terbang, you rasa ada bajet ke nak tulis tu? Kalau rasa boleh dapat 10 billion US dollar, tulislah cerita yang ada 10 kapal terbang, 10,000 kapal terbang, ada ekstra, ada 60,000 ekstras. Dan ni skrip ikut budget kalau minimum karakter, tapi skrip kena ikut budget kalau minimum karakter tapi efektif kalau boleh. Tak apa. Seperti saya cakap, besok saya akan cerita pasal treatment, treatment versus budget. Itulah semua treatment yang tulis ini kena submit besok sebelum pukul 12 tengah hari. Sebab 12 tengah hari, saya akan tengok dia punya treatment semua. Saya boleh buat anggaran bajet setiap treatment yang orang bagi. Kita pun akan discuss beberapa treatment. Saya akan pilih beberapa treatment daripada orang semua di sini. Saya akan pilih beberapa orang
dan saya boleh buat anggaran bajet. Inilah kemahiran saya. Okey? So, ada soalan apa-apa? Kita ada 5 minit lagi sebelum nak habis. Kalau short film pun boleh kan, Encik Faris? Short film pun boleh. Short film Sebenarnya jangan lupa. kalau untuk logline, kalau short film sebenarnya saya dah siap beberapa, tapi untuk yang untuk filem ni saya hanya mampu buat logline tapi belum buat skrip lagi. So short film je lah. Kita belum cerita skrip writing, kita baru cerita treatment. Cerita pun treatment sebab skrip akan datang kemudian. Okay? Alright, noted. Thank you. Walaupun Daniel cakap short film pun ada akta 1, 2, 3 tau. Dia bukannya walaupun short film macam walaupun short film tu bisa kata 5 minit ke 10 minit ke 15 minit, kena ada dia punya jalan cerita akta 1, 2 dan 3. Kalau tidak, short film tu tidak menarik langsung. Ya, short film pun kena ada. Betul. Kalau tengok kenapa cerita iklan-iklan Petronas yang kita boleh sedih, iklan-iklan Shell kita boleh sedih, sebab dorang ada akta 1, 2 dan 3. Cik Faris, saya nak tanya macam ni. Biasa selalu act 1, act 2, act 3 kan? Dan macam mana dengan cerita yang act 3 dia, cerita tu macam gantung. Maksudnya dia meninggalkan persoalan kepada penonton. So misalnya dia tak ada penyelesaian. Misalnya penonton akan rasa macam misalnya begini. So dia mati ke tak sebenarnya? So sebenarnya apa dia punya maksudnya dia masih ada dia masih ada dia punya resolution. Soalan ni orang ni mati ke hidup? Maksudnya ada bersambung ke tidak? Membuatkan orang ini kita panggil cliffhanger. Okay, saya nak sebelum about the bear. Sekejap. Saya akan tunjuk one of my short film di sini. Okay. Short film ni by Hannah Lee memang sangat it's one of my favorite short film stories. Dia hanya 2 minit 30 saat saja, tapi dia ada akta 1, 2 dan 3. Okay ya. Kita semua ramai-ramai tengok sekarang. Okay, sebelum saya mula, okay, boleh nampak black screen ni? Okay, saya akan tekan play ya. Mama, you'll never believe what happened. The sun woke me up. But you weren't there. I looked all over. Then the snow gave me a hint. And I knew it would take me to you.
wasn't you. It was a monster. But I'm a brave polar bear, Mama. And when the ice swallowed them up, I finally found you. Mama, you'll never believe what happened. The sun woke me up, but you weren't there. Okay, siapa sedih tengok cerita tu? So, nampak dalam 2 minit 30 saat Akta 1, introduction of character. Introduction of character ialah the baby bear. Dia punya konflik konflik keseluruhan ialah dia nak mencari mak dia untuk set the whole story. Memang sedih gila. Saya pun menahan menangis juga. Lepas tu, climax ialah the baby bear, Akta 2. Hujung Akta 2, the baby bear dengan the hunter. Dan Akta 3, the resolution. The baby bear jumpa mak dia, tapi mak dia sebagai kapet di hunter punya lodge. So, itu yang saya cakap. Cerita 2 minit 30 saat. Cerita filem 90 scene, 90 minit. Cerita drama bersiri. Dia masih juga, dia punya template masih sama. Inilah anda kena praktis malam ni sebelum pukul 12. Ceritalah apa-apa. Dan kita guna ni sebagai contoh untuk kita buat dan kita tengok, lihat budgeting. Kita sentuh budgeting tentang kita punya cerita. Barulah lepas kita buat proposal ni, barulah semua kita boleh faham cara kita boleh tulis dia punya skrip cerita anda. Okay semua? Ada soalan apa-apa? Okay, bukannya favoritism tapi Julie, sebab you ada cerita pada semua. I hope your story yang memang bagus. Yang lepas tu, ada yang satu lelaki tu siapa? Anwar ke? Yang pasal mak jual gerai. Yang mak jual gerai, bukan jual gerai. berjual di gerai. Dan Sarah Monica, so you punya cerita memang sangat menakutkan. So memang tengok macam mana kita boleh tak anda takutkan saya dalam proposal anda. Okay, yang lain-lain, kalau ada soalan jangan risau. Tolong tanya soalan dalam grup. Sebab PM ni saya jarang buka tau. Kalau sebab itu nombor saya punya nombor kerja saya. PM saya jarang buka. Tanya dalam grup, tag saya. Dan kemungkinan soalan itu ada manfaat untuk semua dalam grup itu. So, yang recording hari ini saya akan letak dalam online secepat mungkin supaya anda boleh ulang balik, boleh dengar balik sambil tulis punya proposal. Boleh? Setuju?
Setuju? Ngam. Betul. Okey, saya buat secepat mungkin selepas apa. Tapi kena ikut syarat kalau tidak sebab saya nampak jangan lupa respons saya ada nampak ada 15 orang saja boleh baru tulis respons. Kena respon dengan yang evaluation untuk hari ini ya. Kalau tidak memang tak dapat. Saya letak dalam chat dan saya letak dalam grup sekarang. Yang kawan-kawan yang tak dapat join hari ini, boleh juga bagi tahu dorang. Dorang boleh join besok kalau tak dapat hari ini sebab janji kelas 33 borang evaluation 33 kena tulis. Maksudnya Sarah untuk Sarah yang borang pertama lepas tengok YouTube kena isi borang pertama juga ya. Ini saya direct message you borang pertama. Mana Sarah Monica? Saya sudah direct message kamu. Copy paste. Jadi mana-mana. Okay. Itu saja untuk hari ini. Jika ada soalan apa-apa, tanya dalam grup. Jangan lupa tag saya dalam grup. Saya akan jawab secepat mungkin. Sebab saya takut kalau PM saya akan tertinggal message. Johannes perlu borang pertama. Johan ya. Okey. Sudah dapat Johannes? Okey. So jika tak ada apa-apa, terima kasih kerana hadir untuk bengkel hari ini. Siapa kawan-kawan yang tak dapat join hari ini masih boleh join besok. Dan ya, Deli ada soalan ke? Oh, tiada juga, Ustaz. Tiada juga. Angkat tangan sajalah. Sudah. Okey. Jadi harap orang cakap selamat bertulis untuk malam ni. Sekejap lagi saya akan hantar link untuk anda hantar borang attachment untuk bagi proposal sebelum pukul 12.30 hari besok. Boleh? Oh, yes, sir. Ada satu. Okey, Deli. Yang borang yang 23 hari bulan itu kalau sudah isi itu lain lagi kan? Yang ini baru. Sudah isi? Tak apa. Biarkan saja. Dia kena isi setiap hari. Oh, yang ini hari punya lah. Hari ini punya. Besok punya. Thank you. Okey. Tempat seram baru dapat idea submit besok. Kalau Sarah Monica nak fikir pasal seram, fikirlah berapa kes COVID hari ini ya. Itu saya rasa dah seram dah. Okey, terima kasih semua. Selamat bertulis. Selamat beridea. Jika perlu bantuan, tolong tag saya dalam grup ya. Okey, terima kasih semua. Saya akan habiskan sesi untuk bengkel hari kedua hari ini. Terima kasih dan jumpa besok jam 2. Dan selamat Hari Kebangsaan. Selamat Merdeka juga. Okey, bye-bye.
wahai Tuan.